Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salawatullahi wa salam ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahhamnaha Sulaiman wa kullam atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihuna tulkan nafa'ilin. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Rabb Musa wa Harun Ya Rabb Ibrahim Ya Muhammadin sallallahu alaihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahma wa hikmata wal aqla wa hazz bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin rzuqna faman nabiyyin wal ulama'il amilin hizzal mursalin wa imamil muttaqin rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala duduk dalam majlis ilmu yang penuh dengan keberkatan dan sentiasa dalam rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi di dalam bulan yang sangat mulia, iaitu bulan Rajab, yang sangat dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi perkara yang berkaitan dengan hadis kursi dalam kitab Al-Muwa'izul Badi'ah, iaitu dalam kitab pengajaran yang indah-indah, yang menarik, yang mana para ulama terdahulu dia karang kitab ini, dia letak dalam kitab ini hadis-hadis Nabi, kata-kata fuqaha, kata-kata ulama, kata-kata para sahabat, dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Dan begitu juga perkara yang berkaitan dengan hadis kursi. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Masih lagi dalam pada muka surat 71, iaitu dan betapa engkau tamak. Situ ke pengajian ke-28 20 yang bakal. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan betapa, hei anak Adam, betapa engkau tamak akan negeri yang baqa, serta engkau tamak kepada negeri yang fana. Dan betapa engkau tamak akan kebajikan, padahal engkau berbuat jahat. Dan betapa engkau tamak akan sejahtera daripada seksa, padahal engkau yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa engkau tamak akan sembuh, padahal engkau yang sakit. Qal musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Allah Subhanahu wa taala, betapa engkau tamak akan negeri yang baqa, iaitu negeri akhirat. Serta engkau tamak kepada negeri yang fana. Macam mana kata Allah, hai anak Adam, engkau kata nak negeri akhirat, engkau kata nak syurga. Baqa ni negeri akhirat, baqa itu negeri, dan isyarat baqa itu negeri akhirat. Semua manusia kata nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, negeri akhirat, nak syurga, nak nikmat-nikmat syurga.
serta engkau tamak kepada negeri yang fana, yakni negeri fana iaitu dunia. Fana dunia ay ad-dunya yanfa'u la yanfa'u ba'da al-maut. Itu maksudnya, iaitu dunia yang tidak memberi manfaat selepas mati. Sanggup tinggal ibadah pada Allah, sanggup lalai daripada Allah, sanggup tinggal ibadah yang wajib di atas mukallaf, semata-mata nak semata-mata perkara yang nak kejar kepada dunia. Engkau dakwa bahawasanya engkau nak negeri akhirat. Macam mana kata Allah Azza wa Jalla? Ini adalah sindiran ataupun Allah Subhanahu wa taala nak memberi peringatan kepada kita. Dan betapa tamak engkau akan kebajikan, padahal engkau berbuat jahat. Macam mana engkau kata wahai anak Adam, engkau kata nak kebaikan, nak sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dibimbing oleh Allah, banyak lagi kebaikan ataupun bahagia. Engkau kata nak bahagia di dunia, ketenangan, bahagia keluarga dan sebagainya, tetapi engkau berbuat jahat, sama ada jahat yang zahir ataupun jahat sebagai sir, sebagai sembunyi. Engkau buat jahat. Jadi macam mana engkau kata nak tamak ni, maknanya engkau nak sangat kebajikan, engkau nak bahagia, tapi engkau buat jahat. Macam mana kata Allah Azza wa Jalla? Jadi muqabalahnya, berlawan dan balik ialah, kalaulah kita nak suatu kebaikan, kebahagiaan, ketenangan, maka mesti meninggal maksiat yang zahir maupun maksiat yang batin. Itu maksud daripada Allah Azza wa Jalla di hadis kursi. Dan betapa engkau tamak akan sejahtera daripada seksa, padahal engkau yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak Adam, bagaimana engkau tamak, engkau nak sangat-sangat. Tamak yakni kita nak sangat-sangat kepada sejahtera, keselamatan daripada seksa Allah, daripada azab Allah, padahal engkau iaitu adalah seorang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Berapa ramai orang dakwa nak tambuh seksa Allah, nak jauh daripada azab Allah, tambuh azab kubur, tambuh azab neraka, bermacam-macam lagi. Manusia nak bahawasanya manusia tambuh perkara yang sangat bahaya, yang pelik tu, seksa tu. Tetapi macam mana engkau dimurkai oleh Allah? Kalau engkau tidak dimurkai oleh Allah, anak isteri kamu, kedik dia dimurkai oleh Allah. Macam mana? Orang-orang yang di bawah tanggungan kamu adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi macam mana kamu nak jauh daripada seksa Allah Subhanahu wa taala? Itu dia tanya. Melainkan kalau dia tegar dah sebagai seorang ayah, sebagai tu dan sebagainya, dalam khalifah rumah tangga tu dia tegar dah anak isteri dia begini-gini, dia tak mau ikut, itu lepaslah. Dia suruh tutup aurat. Anak dia tak mau pakai tudung, dia suruh pakai tudung, tutup rambut tu. Anak dia tak ambuh juga, maka itu terlepaslah. Itu terlepas dah dia. Tapi kalau dia biarkan, maka macam mana kamu nak selamat diri kamu, tetapi anak isteri kamu biar. Adalah kamu orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Dan betapa engkau tamak akan sembuh padahal engkau yang sakit. Sembuh betapa engkau, nombor 2 tu musannaf kita sebut sini, yakni engkau yang mencapai akan benda yang bertambah penyakit. Jadi macam mana kita nak ada ni, nak baik, nak sembuh, padahal engkau yang sakit, yakni sentiasa makan makanan yang bertambah sakit. Engkau kata nak hilang kecil manis, engkau kata nak hilang ni, itu orang panggil hak jasmani tu. Engkau kata nak hilang darah tinggi, engkau kata nak hilang apa lagi, kecil manis, tapi engkau makan makanan yang mengundang kepada penyakit kecil manis, penyakit darah tinggi. Jadi macam mana? Itu jasmani. Maka rohani begitu juga penyakit. Engkau kata nak jauh daripada sifat riak,
Engkau kata nak jauh daripada penyakit ujub. Engkau kata nak jauh daripada sifat takabur. Tapi engkau tidak berubat. Engkau terus bertakabur, terus makan, iaitu penyakit ataupun racun sombong, racun ujub, rasa hairan diri, ataupun racun riak. Engkau tidak makan ubatnya. Jauh, yakni mana? Zikrullah, supaya jauh daripada penyakit itu. Bahkan engkau semakin bertambah, engkau sentiasa tambah penyakit. Kalau soal rohani, engkau tambah penyakit riak, engkau semakin riak, engkau merasa hati kamu ni riak nak tunjuk pada orang. Itu menunjukkan engkau sedang makan makanan yang mengundang kepada penyakit kamu. Sedangkan penyakit kamu sudah ada, yakni penyakit riak, ujub dan sebagainya. Itu maksudnya penyakit sembuh. Jadi sebab itu kata Allah Azza wa Jalla, betapa engkau tamak, engkau nak sangat sembuh, tetapi engkau yang sakit, yakni engkau mengundang perkara-perkara yang bertambah kepada penyakit. Itu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang ke-20 berkata Allah Ta'ala, "Hei segala manusia, dan tiada habas kehidupan seperti tadbir, yakni perintah dan bicara, dan tiada warak seperti menahani diri daripada menyakiti suatu jikalau binatang sekalipun, dan tiada bicara yang terlebih tinggi daripada baik adab, yakni sopan serta Allah Ta'ala, dan tiada syafaat seperti taubat, dan tiada ibadah seperti ilmu, dan tiada sembahyang seperti takut akan Allah Ta'ala, dan tiada kemenangan seperti sabar, dan tiada bahagia seperti taufik, yakni menolong oleh Allah Ta'ala akan hamba-Nya atas berbuat taat, dan tiada pakaian yang terlebih indah daripada akal, dan tiada taulang yang terlebih cantik daripada ilmu." Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, Hei segala manusia, tiada habas. Habas ni sebagai tawanan. Habas iaitu tiada habas kehidupan seperti tadbir, yakni perintah dan bicara, yakni hei anak Adam, dalam kehidupan dunia ini tak ada habas, yakni apa? Yakni perintah seperti tadbir. Maksudnya dalam kehidupan kita ni tidak ada istilah manusia nak tadbir sesuatu perkara. Sebab dalam hadis kursi yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan manusia anak Adam ni suka mentadbirkan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala buat sesuatu dah begini, dia tak. Allah Taala kata hendaklah kamu berhukum dengan hukum aku, dia kata tak sesuai begini. Dia selalu mentadbirkan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata hendaklah kamu mengamalkan sunnahku, dia kata dak, hak begini begini. Dia selalu menafikan. Jadi nak cerita pada kita, dan hadis ini Allah Subhanahu wa taala nak cerita pada kita, manusia selalu mentadbir. Sebab itulah Allah Taala menyatakan, wahai anak Adam, tiada tadbir seperti yakni tadbir, manusia suka tadbir itu. Manusia tidak yakin pada Allah, manusia yakin kepada sesama makhluk, maka manusia syak kepada Khaliq, iaitu Allah. Bahkan manusia menjadikan makhluk itu sebagai Khaliq, dan Khaliq itu sebagai makhluk. Itu di antaranya. Sebab itulah dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi SAW lain, bagaimana iaitu golongan-golongan terdahulu, Fir'aun, Qarun, Haman, begitu juga orang terdahulu,
mereka mentadbirkan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata, hendaklah kamu tunduk kepadaku. Dia tak mau tunduk, dia berasa dia berkuasa seperti Firaun. Dia nak mentadbirkan hak Allah Subhanahu wa taala, itu di antaranya. Iaitu perintah dan bicara. Kadang-kadang Allah Taala sebut begini, dia kata tak, ni sebuah bicara dia ni. Dan tiada warak seperti menahani diri daripada menyakiti sesuatu jikalau binatang sekalipun. Dan ni kalau kita ataf ini ataf pada hey anak Adam balik tu, dam tu ataf itu hubung, ataf itu hubung balik pada hey segala anak Adam. Hey segala anak-anak Adam, tiada warak seperti menahani diri daripada menyakiti sesuatu jikalau binatang sekalipun. Iaitu sifat warak seseorang ini, timbul warak pada diri seseorang itu, dia menahan diri daripada menyakiti sesuatu. Dia tahan diri dia ni nak khianat sesuatu, apatah lagi manusia. Hatta binatang sekalipun, binatang dia buat ihsan kepada binatang, dia buat ihsan pada kucing misal kata. Itu walaupun semut sekalipun, itu orang warak. Orang warak ni binatang, dia boleh buat sebelah kasihan. Melainkan binatang yang membahaya itu bahaya juga. Cuma binatang yang orang panggil binatang yang tidak mengganggu dia ni, dia tengok dengan belah kasihan. Seperti mana berlaku kepada Al-Imam Ibrahim Adham. Ibrahim Adham ni seorang waliullah yang masyhur, dia suluk di atas bukit Lubnang. Dia wali yang hebat, waliullah ni, kekasih Allah ni. Dia ni sifat dia ihsan terlalu tinggi ni. Binatang, dia semut jalan berbaris, dia mengelak pada semut. Itu kisah-kisah dia tu. Jadi nak cerita ni, kekasih Allah sentiasa ada warak pada diri. Salah satu warak ini iaitu kita menjaga perkara yang tidak panggil sehalus-halus makhluk pun kita jaga. Binatang tu di antaranya. Hatta orang warak ini, tumbuhan yang tidak musyakkah, yang tidak menjadi kepayahan pada dia tak khianat. Ni saja kadang-kadang benda tumbuh-tumbuhan. Melainkan kita ada hajat tu lainlah. Sebab itulah hadis Nabi SAW larang saja-saja pegang ganting kayu, benda-benda pucuk-pucuk kayu. Itu setengah daripada tidak ada sifat warak. Sebab tumbuhan itu nak hidup juga. Melainkan kita ada musyakkah, kita nak tebang dia sebab ada kegunaan, itu lain. Itu di antaranya. Dan tiada bicara yang terlebih tinggi daripada baik adab, yakni sopan serta Allah Subhanahu wa taala. Tiada sesuatu bicara ataupun nisbah kepada ilmu yang terlebih tinggi daripada baiknya adab. Nak dikatakan seseorang itu baik, itu adabnya tinggi. Ilmu tidak. Al-ilmu al-adabu fawqa al-ilm. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Sesuatu bicara. Kalau seseorang itu pandai bicara, pandai begini, tapi kalau nisbah pada adab, maka hakikat bicara dia adab jadi. Tapi kalau bicara dia ada tapi adab dia tinggi, maka itu kemah. Itu di antaranya. Sebab berlaku kepada Firaun, sebab berlaku kepada syaitan. Bagaimana syaitan tidak ada adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dia mengajar malaikat-malaikat muqarrabin, malaikat hak dekat dengan Allah Taala tu di atas langit. Muqarrabin ialah suatu golongan malaikat yang sangat hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana iaitu malaikat muqarrabin inilah Allah Taala selalu bagi tahu kepada malaikat muqarrabin, wahai malaikat, sesungguhnya aku berbangga dengan hamba-Ku. Ni si fulan sekian-sekian, dia buat ibadah, dia sentiasa zikrullah, dia sentiasa duduk dalam ibadah. Allah Ta'ala berbangga-bangga indah di sisi malaikat itu di antaranya. Itu di antara malaikat muqarrabin, malaikat yang hampir-hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan ni ataupun dikata dulu nama dia iblis, iblis ni dia sangat dekat
makam dia tinggi tu, apa malaikat muqarrabin dia ajar. Dia ajar bab ilmu. Dia ngajar malaikat muqarrabin. Langit mana iblis dak pijak. Jadi oleh kerana dia tidak ada adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia mempertikaikan kejadian Nabi Adam alaihissalam begini. Akhir sekali apa Allah Taala buat? Allah Taala menjadikan dia hina. Sedangkan dia duduk di atas langit dulu, dia jadi tok guru. Dia jadi mufti hebat. Tu qadi tu, iblis tu, orang hebat. Orang ngajar, orang keluar fatwa kepada malaikat-malaikat yang hebat tu. Tapi sebab apa jadi begitu? Sebab tidak ada adab. Maka itu syaitan. Apatah lagi manusia. Kalau manusia tidak ada adab, walaupun dia ilmu tinggi sekalipun, maka tidak ada gunanya. Itu di antaranya. Sehinggalah dinamakan syaitan. Perkataan syaitana, mari dia perkataan syaitana, itu suatu kejahatan berhimpun kepada semua dia. Asal sebab tu manusia jahat sangat, dia panggil syaitan manusia. Syaitan manusia, syaitan jin. Bab iblis, asal nama dia iblis. Kita panggil syaitan ni sebab segala kejahatan itu berkumpul pada dia. Setelah Allah Ta'ala murka pada dia, maka dikatakan Allah Ta'ala menggelar dia sebagai syaitan. Inna syaitana lakum aduwwum fattakhizuhu aduwwa. Hei manusia, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu. Fattakhizuhu aduwwa, maka hendaklah kamu ambil dia ini sebagai musuh sungguh ni. Kata Allah Azza wa Jalla. Allah menggelarkan dengan inna syaitana lakum. Innal iblisa, tak ada guna. Allah Ta'ala guna dengan lafaz inna syaitan, khitab kepada iblis lalu. Itu di antaranya. Sebab apa kalau orang tanya sebab apa panggil syaitan? Sebab segala kejahatan berhimpun kepada syaitan belaka. Itu panggil syaitan. Itu di antaranya. Itu mari perkataan syaitana. Satu tiga huruf syaitana. Itu di antaranya. Jadi sebab itulah syaitan dia tidak ada adab. Na'udzubillah min zalik. Allah Ta'ala murka dia. Dan tidak ada suatu bicara yang lebih tinggi kata Allah ialah orang yang baik adabnya. Itu di antaranya. Dan tiada syafaat seperti taubat. Tiada suatu pertolongan Allah yang sangat dekat ialah orang yang sentiasa banyak bertaubat pada Allah seperti taubat. Syafaat, apa maksud syafaat? Iaitu suatu pertolongan. Hei anak Adam, tidak ada suatu pertolongan Allah yakni yang tidak disangka-sangka. Ialah suatu pertolongan Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang sentiasa taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Rasulullah menyatakan, sentiasalah kamu bertaubat pada Allah, sama ada kamu ada dosa ataupun tidak ada. Selalu beristighfar pada Allah, kerana pertolongan Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang sentiasa bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tengok hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan ciri orang-orang yang sentiasa bertaubat ni, Allah akan beri pertolongan yang tak disangka-sangka. Lebih-lebih lagi ketika dia nak bertemu Allah dalam sakaratul maut, itu di antaranya. Jadi tidak ada suatu pertolongan melainkan seperti seorang itu sentiasa bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiada ibadah seperti ilmu. Dan tiada ibadah, hei anak Adam, tiada ibadah seperti ilmu. Tidak ada sesuatu ibadah yang sempurna melainkan dengan ilmu. Ilmulah ibadah yang paling besar. Maknanya tidak ada sesuatu ibadah yang sempurna, yang cepat sampai pada Allah, yang cepat dekat dengan Allah, melainkan seseorang itu ada ilmu. Dia nak sembahyang, dia kena tahu sembahyang macam mana. Kena ada tamak-ninahnya, dengan bacaannya, dengan geraknya, dengan sempurnanya. Kena ada ilmu. Orang nak buat nasi lagang pun orang ada ilmu gini. Itu di antaranya. Dia kena ada sekurang sikit-sikit pun tak apa. Sekurangnya dia ada tahu cara begini, ibadah begini. Jadi nak cerita pada kita, ibadah iaitu ilmulah suatu ibadah yang paling besar dalam diri manusia yang nak menjalan hati ke hadratillah. Manusia yang nak cari redha Allah siang dan malam, mesti dia sentiasa mencari ilmu Allah supaya ibadah dia. Dia nak berpuasa,
di bulan Ramadan kita kata, dia kena ada ilmu, apa syarat-syaratnya, apa perkara yang memakruhkan, apa perkara yang membatalkan, apa yang mana puasa sah tetapi pahala batal, dia kena tahu. Itu ada ilmu, barulah sempurna ibadah dia. Kalau sembah ibadah saja, ilmu tak ada, maka tidak sempurna. Duduk situlah, duduk situ. Duduk tempat tula tu, maknanya tidak, maqam dia tu tak naik. Ataupun kita kata dia tidak ada kemanisan buat ibadah. Sebab apa? Sebab dia buat ibadat tanpa ilmu. Menyebabkan dia buat ibadat puasa begitu saja, akhir-akhir sekali dia tinggal begitu. Nauzubillah min zalik. Itu di antaranya. Sehingga disebut oleh Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah taala, nauzubillah min zalik. Sebab apa seseorang itu boleh menjadi murtad? Nauzubillah min zalik. Di antaranya sebab mereka ini tidak ada ilmu. Punca mereka tidak ada ilmu, yang mana mereka buat ibadah, akhir sekali mereka bandingkan. Agama Nasara begini, agama Yahudi begini, akhir sekali mereka murtad, keluar dari Islam. Sebab apa? Di antara mereka tidak ada ilmu. Mereka buat ibadah, mereka buat tanpa ada ilmu. Menyebabkan bila mereka buat ibadah tanpa ilmu, Allah Ta'ala tidak akan tolong pada mereka. Mana pertolongan yang Allah Ta'ala sangat dekat? Kemanisan dalam buat ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang yang buat ibadah sentiasa ada ilmu, Allah akan beri kemanisan buat ibadah dia. Dia tahu, sebab dia tahu cara nak sembahyang gana betul. Itu di antaranya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan tiada sembahyang seperti takut akan Allah Subhanahu wa taala. Hei anak Adam ataupun hei segala manusia, tidak ada sembahyang seperti takut pada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud? Sembahyanglah adalah ibadah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang itu selalu sembahyang, itu di antaranya. Bila seseorang itu ada sifat takut pada Allah, iaitu takut dengan Allah ni, maka tidak ada suatu ibadah yang sangat dekat dengan Allah Taala, ialah sembahyang. Nak sempurnakan sembahyang, mesti seorang itu takut pada Allah Subhanahu wa taala dengan dia mengerjakan dengan keikhlasan sungguh. Itu di antaranya. Dan tidak ada kemenangan seperti sabar. Tidak ada sesuatu kemenangan orang tu sabar. Orang tu banyak sabar. Di dalam susah dia sabar, akhir sekali apa jaya? Orang tani, orang yang panggil petani, dia cakurnya, dia galinya, dia tu akhir sekali apa dia dapat hasil. Tu maknanya kemenangan itu bersama dengan sabar. Sesuatu tak kira perjuangan Islam ke, mesti dengan sabar. Sesuatu perkara hasil daripada, Rasulullah sebut dalam hadis lain, sesungguhnya hasil daripada sabar, hasil daripada setiap perkara sabar itu pasti akan mendapat hasil yang baik. Itu di antaranya. Dan tiada bahagia seperti taufik, yakni menolong oleh Allah Ta'ala akan hamba-Nya yang Allah atas berbuat taat. Dan tidak ada suatu kebahagiaan, tidak ada suatu kebahagiaan, ketenangan, ialah seperti taufik yang Allah Ta'ala menolong. Sebab taufik adalah maqam yang tertinggi. Hidayah nombor 2, taufik iaitu yang pertama sekali. Sebab hidayah ramai orang tahu. Hidayah, tahu kelebihan sembahyang berjemaah, tahu kelebihan zikir, tahu kelebihan bulan Rejab. Tapi bila tidak ada taufik, hanya tahu saja, tak buat. Tapi bila mari taufik, yakni qudratullah ala taati, kuasa atas membuat ketaatan itu, maka dan sempurna selalu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu sebulan Rejab, dia beramal amalan di bulan Rejab apa-apa. Dia tahu zikrullah, dia berzikir ni. Maka itulah dikatakan bahagia seseorang itu bila adanya taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah minta sama dengan Allah, ya Allah, bila aku ada taufik ya Allah dalam buat ibadah pada Allah, ataupun ya Allah biar kuasa atas aku buat suatu ketaatan, zikir ke ibadah lain tu, biar ada semua begitu. Itu di antaranya. Dan tiada pakaian yang terlebih indah daripada akal. Tidak ada suatu pakaian yang indah
Yang sangat baik ialah akal. Akal ni batulah akal kena jaga. Makanlah bodak-bodak apa pun. Akal biar cerdik. Amalan baca apa-apa pun kena jaga. Sebab tu akal manusia ni Allah Ta'ala letak tinggi sekali. Binatang Allah Ta'ala letak otak dia tu, walaupun dia tidak ada akal, sama taraf dengan tubuh dia. Tapi akal manusia, otak manusia ni Allah Ta'ala letak atas sekali. Ada akal pula. Sebab itulah orang yang dikatakan sebagai hukum taklif, bila orang itu berakal. Akal kena. Sebab tu haram seseorang itu merosakkan akal dia dengan pi kuda, dadah dan sebagainya. Haram. Sebab akal ni kena jaga sungguh. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, sesungguhnya orang-orang yang memahami ajaran aku ialah orang-orang yang sentiasa berakal. Jadi akal ni boleh fikir. Tapi walaupun akal tinggi, akal ni pakai yang comel sekali, akal tak boleh ikut, akal tak boleh, maknanya Al-Quran tidak boleh ikut akal. Tapi akal mesti kena ikut Al-Quran dan Sunnah, barulah sempurna. Di akhir zaman Rasulullah kata, kamu akan lihat yang mana Al-Quran akan mengikuti akal. Seseorang itu menjadikan Al-Quran dan Sunnah ini akan ikut akal. Ketika itu manusia rosak satu persatu. Tetapi kalau manusia akal itu dia ambil akal dia ni, dia ikut Al-Quran dan Sunnah ni, maka dia akan berjaya dunia dan akhirat. Itu di antaranya. Dan tiada taulan yang terlebih cantik daripada ilmu. Itu di antaranya. Tidak ada kawan, sahabat yang terlebih baik, yang terlebih cantik daripada ilmu. Ilmulah. Maknanya kata Allah Azza wa Jalla, hei anak Adam, kalau kamu nak taulan yang baik, yang cantik, mu ada ilmu. Kerana ilmu akan membaik semua, sama ada di dunia dan di akhirat. Akan membaik seorang itu, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Itu di antaranya. Pengajar yang ke-21, pengajar yang ke-20 berkata Allah Ta'ala, hei anak Adam. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Allah Ta'ala, hei anak Adam, selesai olehmu akan dirimu pada berbuat ibadah akan daku. Nescaya aku penuh hatimu dengan nur, dan aku beri berkat bagimu pada rezekimu, dan sampaikan kepada tubuhmu akan istirahat, yakni senang dan suka. Dan jangan lalai engkau daripada menyebut akan daku. Dan jikalau lalai engkau daripada menyebut akan daku, nescaya aku penuhi akan hatimu kepapaan. Dan pengajaran yang ke-20, saya butir di situ. Pengajaran yang ke-20. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini jadi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita, sentiasa menjadikan kita di dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadikan pengajaran-pengajaran ini ialah pengajaran yang indah, menjadi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala semakin takrib kepada kita, semakin kita bertambah lebih lagi di bulan Rajab yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hakam mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma a'inna ala dhikrika, syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, qalban khashi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.